Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan satu laporan yang dibuat oleh pejabat Sultan Perak dan laporan itu adalah laporan polis. Apa cerita? Ikuti terus ulasan selepas ini. Pejabat Sultan Perak membuat laporan polis semalam berhubung satu kenyataan yang tular baru-baru ini memetik titah Sultan Nazrin Shah hampir 2 dekad lepas dengan konteks yang salah. Kenyataan tular atas nama amanah membina negara itu dikatakan memetik titah Sultan Perak semasa Kongres Pendidikan Melayu kedua pada tahun 2005. Orang kaya Bendahara Seri Maharaja Zahidi Zainuddin berkata, dipercayai ada pihak pada masa ini yang mahu menghidupkan bara perkauman dan keagamaan dengan mengaitkan titah tersebut dengan konteks salah. Sepanjang titah itu, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah tidak sama sekali mengait atau menzahirkan ungkitan terhadap mana-mana kaum di negara ini, katanya dalam kenyataan. Laporan polis dibuat demi melindungi nama baik Sultan Nazrin Shah daripada diheret dan dicemari oleh mana-mana pihak untuk memenuhi agenda tersurat dan tersirat mereka. Beliau berkata, baginda khawatir tindakan tidak bertanggung jawab mengeluarkan kenyataan sedemikian mampu menjejaskan ketentraman negara. Dalam pada itu, Sultan Nazrin Shah turut menyuarakan kebimbangan tercetusnya api perkauman berikutan kejadian bom petrol dilempar ke cawangan Kekemat di Bidor Perak pada Selasa lepas. Baginda sudah disembah maklum mengenai kejadian itu oleh pihak polis dan meminta perkara tersebut diberikan perhatian serius, kata Zahidi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling mengejutkan berkaitan dengan pengisian padu yang ada di Malaysia. Ini apabila dilaporkan ada orang curi nombor IC KJ untuk daftar padu. Wow, ini paling menarik. Bagaimana KJ boleh kecurian nombor IC-nya dan tidak boleh mendaftar padu. Apa cerita? Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin akan membuat laporan polis selepas nombor kad pengenalannya digunakan pihak lain dalam pengkalan data padu atau padu. Dia mengetahui perkara itu selepas gagal mendaftar dalam sistem itu apabila dia gagal berbuat demikian kerana akaunnya telah wujud. Baru nak daftar dah kecundang, tulisnya di media sosial sambil berkongsi tangkapan layar mesej daripada sistem padu. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu juga meluahkan rasa terkejut kerana dia tidak pernah mendaftar di padu sebelum ini. Dia bagaimanapun kemudian berkongsi maklumat bahawa isu itu telah selesai dan padu berjaya set semula log masuk untuk nombor kad pengenalannya. Ada orang daftar guna nombor kad pengenalan saya, kata KJ. Agak-agak siapalah yang mencuri nombor kad pengenalan KJ. Dan yang lebih menakutkan kalau ada memalsukan nombor kad pengenalan KJ dan akhirnya menyamar menjadi KJ. Itu tidaklah mustahil kerana mungkin orang itu telah mempunyai IC, nombor IC KJ sejak sekian lama. Kita pun tak tahu, harap-harap siasatan segera dapat dilakukan selepas KJ membuat laporan polis. Kata KJ, ada orang daftar guna nombor kad pengenalan saya. Identitinya didedahkan di atas talian. Yang tindakan itu saya tidak pasti, bagus atau tidak, kata KJ. Dua kesilapan tidak menjadikan sesuatu itu benar. Perkara yang betul untuk dilakukan ialah lapor polis berkaitan kecurian identiti yang saya akan buat. Bukan dedah maya dan dedahkan maklumat peribadi pihak ini atas talian.
Perkara itu akan mengundang lebih banyak keraguan pada Padu, kata bekas anggota Parlimen Rembau itu. Selamat berjaya, pelaku dikenal pasti. Sementara itu, Farhan Akmal, Setiausaha Akbar kepada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memberi amaran supaya orang ramai tidak menggunakan kad pengenalan pihak lain untuk mendaftar Padu. Dia juga berkata pihak yang melakukan perkara itu telah dikenal pasti. Senang saja untuk kita kesan, katanya. Dia juga berkata tiada kebocoran data berlaku kerana pelaku itu tidak berjaya melepasi proses pengesahan imbasan kad pengenalan dan wajah yang dinamakan eKYC. Kepada pihak itu, selamat berjaya, tulis Farhan. Terdahulu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, Rafizi telah diminta menjelaskan isu berkaitan pendaftaran Padu pada Kabinet minggu ini. Anwar berkata penjelasan perlu dibuat susulan kebimbangan Premier Sarawak, Abang Johari Tun Openg terhadap sistem itu. Saudara-saudara sekalian, itulah dia. Identitis yang telah dikenal pasti mencuri nombor IC KJ. Dan KJ kata dia sudah berjaya menyelesaikannya, dan KJ juga memberikan nasihat supaya kalau anda berada di situ, cepat buat laporan polis dan bukan mendedahkannya di media sosial. Kerana ia tidak akan dapat membantu. Belakangkan laporan di media sosial, tetapi utamakan laporan kepada polis. Kerana hanya dengan laporan itu, maka tindakan dapat dibuat, pengesanan segera dapat dibuat sebelum berlaku apa-apa yang lebih memudaratkan, khususnya hilangnya kepercayaan rakyat Malaysia terhadap rangkaian Padu. Semoga dengan nasihat dan juga kejadian teladan daripada KJ ini, ia akan menjadikan rakyat Malaysia akan lebih percaya mengisi Padu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, semua Perdana Menteri di Malaysia bersatu. Apa isunya? Ikuti terus ulasan kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya semua Perdana Menteri yang pernah ada di Malaysia setuju isu subsidi bersasar. Ada ramai orang yang cuba menjadikan ianya bahan, menjadikan ianya satu pertikaian, kecaman, mengelirukan, putar belit, putar sana, putar sini. Tapi rupa-rupanya, siapa sangka semua Perdana Menteri setuju isu subsidi adalah perlu bersasar. Termasuklah Najib, Mahathir, Muhyiddin, Ismail Sabri Yaakob dan Anwar Ibrahim. Kelima-lima Perdana Menteri ini sebenarnya sama-sama bersetuju, bersatu hati bahawa subsidi bersasar itu perlu. Semua Perdana Menteri Malaysia bersetuju bahawa pelaksanaan dasar subsidi bersasar adalah untuk kebaikan rakyat. Sejak zaman pemerintahan Datuk Seri Najib Razak lagi, polisi mengenai subsidi bersasar disebut. Semasa membentangkan belanjawan pada tahun 2017, Najib berkata, dasar subsidi bersasar perlu menggantikan subsidi pukal. Menurutnya, dasar subsidi pukal jelas membebankan kewangan negara dan menggalakkan ketirisan. Era pentadbiran Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri kali kedua selepas pilihan raya umum ke-14 pada 2018, mekanisme subsidi bersasar juga ditekankan. Ketika itu, kerajaan memberi jaminan bahawa pelaksanaan subsidi petrol bersasar sampai kepada golongan yang layak. Seterusnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin pula sepakat bahawa hanya golongan sasar iaitu mereka dalam kumpulan B40 dan B60 sahaja berhak menerima subsidi. Muhyiddin juga tahu pada masa ini semua pihak tanpa mengira status kaya atau miskin, warga asing atau tempatan menikmati subsidi yang sama. Malah,
Beliau sendiri pernah menyatakan bahwa kajian mendapati 50 hingga 51% daripada subsidi kerajaan digunakan oleh mereka dalam kategori orang berada ataupun orang kaya. Melangkah ke era pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan ketika itu sedang mencari mekanisme terbaik untuk merangkas subsidi bersasar. Usaha tersebut, kata Ismail Sabri Yaakob, bagi memastikan rakyat yang berhak tidak tercicir atau tertinggal daripada menikmati subsidi itu. Sehubungan itu, tindakan pembangkang pada masa ini yang terus-menerus mempersoalkan pelaksanaan subsidi bersasar hanya permainan politik kepartian yang tidak menguntungkan rakyat. Ini termasuklah sindiran Mahal Dahni yang mengaitkan kenaikan harga barang juga tidak membantu kumpulan sasar yang benar-benar layak menerima bantuan dan subsidi mendapat manfaat. Dalam pembentangan belanjawan tahun 2024, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kerajaan akan melakukan penstrukturan semula subsidi pukal dan ke arah subsidi bersasar. Berbanding pentadbiran Perdana Menteri sebelum ini, buat kali pertama rakyat akan ditawarkan pemberian subsidi bersasar dalam bentuk pindahan tunai secara bulanan. Sebelum ini, subsidi kerajaan diserap terus ke dalam harga barangan yang dinikmati semua pengguna tanpa mengira tahap pendapatan serta status kerakyatan, termasuk rakyat asing. Melalui model pindahan tunai bulanan, rakyat dijangka menikmati seperti tambahan gaji bulanan antara RM300 hingga RM400 sebulan. Hal tersebut dapat dicapai melalui pangkalan data utama atau PADU yang membolehkan pelaksanaan reformasi bantuan sosial rakyat untuk jangka masa panjang. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan dan juga kupasan yang paling menarik untuk kita semua. Jadi, bagi mereka yang belum mengisi PADU daripada kumpulan B40 dan juga M40, cepat-cepatlah mendaftar untuk mengelakkan anda daripada tidak menikmati bantuan daripada kerajaan yang seperti dicanangkan sebentar tadi, iaitu bantuan tunai untuk semua yang berkelayakan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu pindahan tunai secara bulanan itu. Bagi saya, ini satu cara kerajaan yang amat-amat tepat. Kerana apabila pindahan tunai diberikan kepada rakyat terus ke dalam akaun, maka secara tidak langsung ianya tepat diperoleh untuk orang yang tepat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.